Ada satu ialah yang penting kita perlu tekankan dari aspek integriti, dan ini berkait rapat juga dengan tanggungjawab sebagai majikan. Memastikan pekerja anda kalau dari luar negara mendaftar secara sah, dan bagi rakyat Malaysia juga untuk sama-sama membantu kementerian memastikan tidak ada dapat kita basmi pendatang asing tanpa izin untuk keselamatan dan juga mengikut perkara yang betul sebenarnya. Jadi pagi ini kita dapat berbicara dengan yang berbahagia, Dato' Alwi Haji Ibrahim, yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Dato', setakat ini ini satu isu yang sentiasa diberi perhatian, sentiasa dikongsikan dengan rakyat Malaysia. Mungkin dari segi definisi ataupun dari segi status sekarang, jumlah apa yang kita lihat sekarang ini bila bercakap tentang statistik pendatang asing tanpa izin di Malaysia? Okay. Terima kasih Puan Leha. Terima kasih kepada RTM dan juga program Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini kerana sudi menjemput saya di program TV pada pagi ini. Jadi sebagai satu kementerian yang bertanggungjawab terhadap keselamatan dan ketenteraman awam, antara tugas utama Kementerian Dalam Negeri ialah untuk memastikan keberadaan pekerja-pekerja asing yang berada di Malaysia ini mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Akta Immigration dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan awam. Jadi berkait dengan bilangan pekerja asing yang ada pada hari ini, dalam rekod kementerian pada masa ini kita punya lebih kurang 2.05 juta pekerja asing. Jadi ini satu bilangan yang memang ramai. Jadi kita perlu menguruskan pekerja asing ini supaya dapat berada di Malaysia ini dengan mereka menjalankan aktiviti yang dibenarkan mengikut peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa. Jadi ini adalah salah satu perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh kementerian dan juga agensi-agensi lain di bawah KDN dan juga kementerian-kementerian lain yang bertanggungjawab terhadap urusan pekerja asing ini. Dari segi statistik, ada yang kata 2 juta, ada yang kata 3 juta. Jadi untuk pemahaman situasi sekarang, bagaimana angka sebenarnya, Datuk? Kita perlu akur dengan statistik yang direkodkan oleh Jabatan Immigration, kerana pihak Immigration lah yang mengeluarkan pas umpamanya untuk pekerja asing ini. Jadi pada masa ini kita rekodkan sebanyak 2.05 juta saya sebutkan tadi. Dan daripada jumlah ini 1.9 juta ini adalah terdiri dari pekerja asing yang unskilled dan juga yang tidak berkemahiran, tetapi mereka menyumbang kepada aktiviti ekonomi yang ada di seluruh negara. Dan pada waktu yang sama juga kita mempunyai bilangan lebih kurang 150,000 untuk pekerja asing yang merupakan pekerja-pekerja mahir ataupun expatriate ini. Jadi mereka adalah golongan pekerja asing yang ada dalam rekod Jabatan Immigration pada masa ini. Kita faham bagaimana makmurnya Malaysia ini sampai ada yang datang dari jauh untuk mencari pekerjaan dan menjaga keluarga mereka dari mana mereka datang sekalipun. Tapi ada cara yang mereka gunakan itu tidak betul, Datuk. Jadi dari segi definisinya, apa yang boleh kita kategorikan sebagai parti dan apa yang parti itu statusnya bagaimana sebenarnya? Jadi untuk kita tafsirkan atau definisi parti ini adalah singkatan kepada pendatang asing tanpa izin. Jadi kenapa jadi pendatang tanpa izin ini, ada beberapa perkara lah yang menyebabkan mereka jatuh kepada kategori parti ini. Pertama sekali ialah mereka masuk ini tanpa menggunakan dokumen yang teratur. Yang keduanya, mereka tinggal lebih masa di negara kita ini, dan seterusnya ada juga yang mereka ni masuk secara haram, maksudnya melalui tempat-tempat yang tidak digazetkan. Umpamanya kita pernah mendengar bahawa ada lorong-lorong tikus di sepadan-sepadan negara dan sebagainya. Jadi ini adalah golongan-golongan yang mereka akan jatuh menjadi parti lah di dalam negara kita ini. Jadi sama ada mereka ini adalah sengaja atau tidak sengaja, tetapi sekiranya mereka tidak mematuhi peraturan-peraturan yang sebutkan tadi tanpa dokumen yang teratur dan sebagainya, maka mereka ini akan menjadi parti. Ada antara keratan akhbar yang kami kongsikan di skrin sebentar tadi, tiada kompromi untuk majikan yang melindungi parti. Setakat ini, apa antara langkah-langkah persediaan untuk memastikan majikan mengikut instruction ataupun arahan yang diberikan? Okey, jadi kita di KDN memang jelas bahawa kepada mereka yang tidak mematuhi peraturan-peraturan immigration tadi dan melanggar syarat-syarat
tinggal ini, kita memang akan mengenakan tindakan-tindakan yang tegas. Justru itu di kementerian kita telah mengadakan operasi-operasi untuk memastikan mereka yang tidak punya dokumen teratur ini akan dikenakan tindakan, termasuk ditahan dan mereka akan dimasukkan ke depo sebelum program pengantaran pulang dilakukan kepada mereka. Jadi faktor yang menyumbang kepada berlakunya pekerja-pekerja yang dianggap parti ini adalah disebabkan juga oleh faktor di mana majikan ini tidak mematuhi peraturan-peraturan yang sedia ada, termasuk menggunakan atau menggaji mereka dengan permit yang sah, mengambil pekerja yang mematuhi peraturan-peraturan yang sedang berkuasa. Jadi ini menyumbang kepada berlakunya golongan pendatang tanpa izin ini. Jadi selain daripada mereka memasuki negara ini tanpa menggunakan pintu-pintu masuk yang sah, juga contribute atau disumbangkan oleh segelintir majikan yang mungkin mereka mengambil jalan singkat, menggaji pekerja-pekerja tanpa izin ini. Komen Datuk, ada beberapa majikan yang mengatakan bukan tak nak daftar, tetapi bila nak mendaftar pekerja asing ni mahal. Jadi komen Datuk tentang komen sebegini. Majikan-majikan yang memerlukan pekerja asing ini atau pekerja daripada luar negara ini perlu menyedari bahawa mereka yang datang ke luar negara ini perlu mematuhi peraturan-peraturan, immigration tadi saya sebutkan, ada permit, ada pasport dan sebagainya. Kerana kita tidak mahu bahawa orang-orang asing ini berada di negara kita ini tanpa ada pasport, ada permit yang sah, kerana akhirnya nanti apabila timbul masalah-masalah jenayah sosial dan sebagainya, kita tidak mahu agensi-agensi seperti immigration ini disalahkan. Jadi saya berharap majikan yang ada menggaji pekerja-pekerja asing ini memastikan pekerja mereka mempunyai dokumen-dokumen yang sah dan legal dari segi perundangan, supaya senang untuk kita pantau dan juga seterusnya ini juga dapat mengurangkan masalah-masalah keselamatan dan juga kesejahteraan awam secara keseluruhannya. Itu yang kita pentingkan di peringkat Kementerian Dalam Negeri sebagai peneraju keselamatan dalam negara kita. Dalam aspek bila mana pekerja asing tanpa izin ni ditipu dari segi permit, katanya nak kerja di restoran dibawa ke ladang, kemudian dah bayar duit kena tipu. Kita tengok sebenarnya di luar beberapa kedutaan sekalipun ramai lagi yang tersadai sebab kena tipu dengan ejen. Jadi situasi sebegini bagaimana Datuk? Yang teraniaya ni? Kita memang ingin memastikan pekerja-pekerja asing yang masuk ke negara ini adalah mereka yang benar-benar diperlukan oleh majikan dan juga sektor-sektor tertentu. Umpamanya kalau mereka diperlukan dalam sektor peladangan, maka mereka hendaklah diuruskan oleh majikan-majikan yang memerlukan pekerja ini secara teratur. Dan kita di kementerian melalui bahagian pekerja asing umpamanya dan juga Jabatan Immigration sentiasa membantu mereka yang memerlukan pekerja asing. Yang pentingnya mereka perlu memahami bahawa kita ada peraturan yang perlu diikuti supaya apabila mereka masuk, mereka ada permit, ada dokumen yang sah dan akhirnya mereka boleh bekerja dengan sempurna dengan majikan-majikan yang memerlukan tadi. Jadi peranan kita ialah untuk facilitate, membantu mereka, dan saya percaya dengan adanya kaedah-kaedah ataupun peraturan SOP yang telah pun disediakan oleh kementerian, sedikit sebanyak akan membantu majikan-majikan ini untuk mereka mengambil pekerja asing. Jadi kita ada one stop center di bahagian pekerja asing umpamanya, dan kita juga ada tempat-tempat tertentu pejabat-pejabat immigration kita di seluruh negara yang boleh membantu majikan-majikan yang ingin mendapatkan pekerja asing ini. Kalau dengar penguatkuasaan dan pengusiran mungkin dengannya agak kasar Datuk tapi ini satu langkah yang dilakukan. Apa antara ialah usaha penguatkuasaan untuk menangani isu ini yang lebih ekstensif lagi? Sebagai latar belakang kepada masalah parti atau pendatang tanpa izin ini, pada tahun 2011 kita pernah mengadakan program apa yang dipanggil 6P, iaitu program berkaitan dengan pendaftaran, kemudian ada program pengampunan, ada kita putihkan, adakan penguatkuasaan, dan akhirnya kita usirlah mereka yang tidak mahu di legalize ataupun diputihkan ini. Jadi program ini telah sedikit sebanyak berjaya untuk mengatasi masalah apa yang disebutkan saya tadi sebagai pekerja tanpa izin ini ataupun illegal workers ini. Jadi program 6P ini telah pun dilaksanakan dan
pada masa dilaksanakan beberapa tahun yang lepas, kita telah berjaya merekodkan sebanyak 1.3 juta pekerja ini, yang sebahagian besarnya mereka kita putihkan, dan sebahagian besarnya juga lebih 300,000 mereka secara volunteer atau sukarela untuk balik ke negara asal mereka. Bila Datuk sebut tentang diputihkan, adakah mereka mendapat pemisah dan boleh terus tinggal ataupun bawa balik ke negara masing-masing? Mereka kita facilitate bersama dengan jabatan-jabatan ataupun kementerian lain yang memerlukan pekerja ini di sektor-sektor tertentu seperti ladang, perkilangan dan sebagainya. Kita bantu majikan-majikan ini untuk mereka di-legalize, diberikan permit yang sah, dan seterusnya kita juga bekerjasama dengan kedutaan-kedutaan, contohnya dengan Indonesia, kedutaan Bangladesh dan sebagainya, untuk membolehkan mereka ini diberi dokumen yang sah dan seterusnya diberi pas kerja di negara kita. Dan program ini telah pun dilaksanakan. Jadi selepas daripada program NAMPI ini, mereka yang tidak diputihkan ataupun masih tidak menyerah diri untuk kembali ke negara asal, maka kita akan mengadakan operasi secara berterusan untuk memastikan bahawa pekerja-pekerja asing yang berada di negara kita ini adalah mereka yang sah di sisi undang-undang negara. Untuk pemahaman majikan, Datuk, apa sebenarnya prosedur untuk mendaftarkan pekerja asing? Adakah sesuatu yang rumit sampai mereka tak nak buat perkara tersebut? Adakah sebenarnya satu yang mudah? Apa sebenarnya langkah-langkahnya? Pada pandangan kita di kementerian, urusan untuk mengambil pekerja asing adalah perkara yang boleh dilakukan dan bukanlah satu yang sukar. Ini terbukti apabila kita telah ada 2 juta pekerja asing ini. Jadi pada pandangan kementerian, urusan untuk mengambil pekerja asing sentiasa diperbaiki dari masa ke semasa untuk kita facilitate kepada majikan-majikan yang memerlukan. Malangnya terdapat majikan-majikan yang mungkin cut short ataupun mereka memikirkan keuntungan, maka mereka masih menggaji pekerja-pekerja asing yang tanpa permit, yang illegal ini, dan inilah yang sedikit sebanyak menimbulkan masalah kepada keadaan keselamatan dan juga masalah-masalah lain yang berkait dengan pekerja asing ini. Jadi saya suka mengingatkan majikan-majikan yang menggaji pekerja tanpa sah ini supaya menyerahkan pekerja-pekerja mereka kepada Jabatan Immigration untuk tindakan lanjut. Dan saya menggesa mereka untuk menguruskan pekerja asing ini dengan mereka mempunyai dokumen yang sah bagi membolehkan mereka menjalankan aktiviti pekerjaan mereka ini dengan lebih teratur. Sejauh mana keengganan majikan membayar levy ini memberi halangan kepada mereka mendaftar? Ya, memang ini adalah satu yang biasa. Apabila mereka menggaji pekerja asing, mereka perlu membayar levy-levy tertentu yang ada kadar-kadarnya berdasarkan sektor-sektor tertentu. Jadi ini pada pandangan kita adalah satu yang biasa, kerana ini amalan ini bukan di Malaysia saja, tapi di negara-negara luar juga mereka perlu membayar. Macam kita kalau bekerja di luar negara, kita juga dikenakan pelbagai bayaran, termasuk apa yang disebut levy di negara kita ini. Jadi saya tidak nampak ini adalah satu halangan untuk majikan-majikan membayar levy ini, kerana akhirnya apabila mereka mempunyai pekerja yang sah ini, aktiviti pekerjaan ekonomi atau bisnes mereka dijalankan ini akan lebih mendatangkan pulangan. Jadi daripada situ sepatutnya mereka tidak ada masalah untuk membayar levy yang ditetapkan oleh kerajaan. Mungkin boleh Datuk berceritakan tentang pelan tindakan penguatkuasaan parti yang disarankan oleh PM supaya dilakukan secara lebih holistik. Tiada hari tanpa operasi, Datuk. Jadi apa lagi cabang-cabang yang boleh dilakukan untuk memastikan ini dapat kita tangani dengan secepat dan sebaik mungkin? Okey, secara strategiknya kita di kementerian telah pun membentangkan di jawatan kuasa kabinet mengenai pekerja asing dan juga pekerja tanpa izin ini yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk merangka strategi yang lebih komprehensif berkaitan dengan urusan penguasaan pekerja asing ini. Jadi dalam approach atau pendekatan secara holistik ini, kita memberi penekanan tentang penguasaan yang lebih menyeluruh dan secara Blue Ocean Strategy kita melibatkan banyak agensi di peringkat persekutuan dan juga negeri seperti umpamanya PBT,
mereka dan juga pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk sama-sama membantu immigration umpamanya polis dalam aspek penguasaan pekerja-pekerja asing ini. Dan daripada ini kita harap kita akan dapat menyelesaikan masalah pekerja asing ini dengan lebih efektif dan juga memberi outcome yang sepatutnya diperolehi oleh kita di peringkat kementerian. Datuk, integriti ini bukan sahaja dari pihak majikan, pihak pekerja, tapi juga dari masyarakat sekeliling. Kadang-kadang kita tahu jiran kat sebelah tu ada pembantu rumah yang tidak berdaftar. Kita tahu dekat kawasan construction atau pembinaan tu ada pekerja yang tidak berdaftar. Tapi sebab kenal sebersalah nak melaporkan. Situasi begini bagaimana, Datuk? Ya, saya berharap masyarakat di negara kita ini menyedari bahawa menggaji atau mengambil pekerja tanpa izin ini adalah satu kesalahan di sisi undang-undang. Jadi saya harap rakyat atau masyarakat yang mengetahui adanya aktiviti oleh pekerja tanpa izin ini dilaporkan kepada pihak autoriti termasuk Jabatan Immigration umpamanya supaya tindakan-tindakan boleh diambil. Ya, kita tidak mahu bila berlaku jenayah di kawasan mereka barulah mereka mengatakan bahawa enforcement agency tidak mengambil tindakan dan sebagainya. Jadi saya harap masyarakat akan memberi sokongan dan kerjasama kepada Jabatan Immigration umpamanya melaporkan sekiranya ada pekerja-pekerja yang digaji tanpa izin ini supaya tindakan-tindakan boleh diambil. Jadi kerjasama daripada pihak masyarakat dan semua lapisan rakyat di negara ini sangatlah diperlukan untuk membolehkan agensi seperti immigration ini menjalankan tugas dengan berkesan. Itu harapan saya di Kementerian Dalam Negeri. Dari segi mungkin pemantapan ataupun pemudahan cara bagi mereka memohon permit dan sebagainya, apa antara mekanisme yang boleh dilakukan lagi secara terperinci, Datuk, untuk memudahkan urusan ini? Sebagaimana yang disebutkan tadi, kita ada one-stop center di Kementerian Dalam Negeri. Kita ada bahagian pekerja asing. Maklumat-maklumat berkaitan permohonan, peraturan dan sebagainya juga boleh diperolehi dalam web kementerian dan juga Jabatan Immigration, proses, prosedur dan sebagainya. Jadi ini boleh membantu masyarakat. Di samping itu juga kita daripada masa ke semasa melakukan engagement, memberi penjelasan, penerangan kepada pihak-pihak berkepentingan seperti persatuan perniagaan. Jadi ini adalah pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kita di kementerian supaya masyarakat dan juga pihak-pihak yang memerlukan pekerja asing ini memahami proses dan prosedur-prosedur ini. Itu kita akan teruskan dan perhebatkan dari masa ke semasa. Baik, terima kasih Datuk Alwi kerana sempat berbicara dengan kami tentang isu yang sangat penting ini. Kita harapkan majikan mengambil serius dan juga bukan sahaja majikan, malah pekerja juga mengetahui sekiranya majikan anda tidak mengikuti saluran sepatutnya boleh tampil dan juga masyarakat sekeliling memberikan peranan memastikan ini dapat kita tangani dengan baik sekali. Terima kasih sekali Datuk. Terima kasih. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Alwi Haji Ibrahim.